Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 pelajar lagi dianugerahkan beasiswa Bank Islam Brunei Darussalam BIBD Alaf. Penganugerahan tersebut adalah bagi meneruskan komitmen BIBD sebagai rakan kongsi kemajuan melalui program bantuan holistik dan pendidikan komprehensif. BIBD Alaf juga dilaksanakan bagi membentuk generasi masa depan negara melalui bidang pendidikan. Majlis diadakan di bangunan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei, Jalan Kianggeh. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi BIBD. Setakat ini, program BIBD Alaf membantu 243 pelajar, antaranya terdiri daripada pelajar peringkat rendah, menengah dan pelajar universiti dari dalam dan luar negara. Program antara lain bertujuan untuk melahirkan pelajar yang berpendidikan, mempunyai kemahiran dan pengetahuan dalam industri. Acara diselajurkan dengan lawatan ke Pusat Pengupayaan dan Kecemerlangan CEE dan menyaksikan pameran oleh pelajar-pelajar BIBD Alaf. Juga hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof, penolong mufti selaku pengerusi Badan Penasihat Syariah BIBD. Dan dipersilakan seterusnya Muhammad Yusof. Program pembudayaan membaca Al-Quran 30 juzuk satu semester satu khatam bertujuan meningkatkan kemahiran dan tahap bacaan Al-Quran sekaligus memantapkan syahsiah dengan menjadikan amalan membaca Al-Quran dalam kehidupan seharian. Program yang disertai 346 mahasiswa Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB selama 11 minggu yang bermula September lalu diakhiri dengan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Dewan Tarbiyah Kupu SB. Majlis dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan Asma'ul Husna serta diteruskan dengan bacaan Surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis juga diteruskan dengan bacaan doa tahlil 100 hari bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Haji Abdul Azim, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Bulkiah Muizzaddin Wad Daula. Salah satu daripada usaha ataupun tindakan pihak Kupu SB untuk menyahut dan junjung tinggi titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang sentiasa prihatin dengan pembacaan Al-Quran, dan Alhamdulillah pihak Kupu SB sudah pun merapikan sistem dan juga pembelajaran Al-Quran, dan sebenarnya sebelum ini pun sudah pernah berlaku beberapa kali khatam, dan satu projek yang pertama diadakan dan mudah-mudahan akan berterusan lagi projek ini pada masa akan datang insya-Allah. Kebajikan golongan mu'alaf di negara ini sentiasa diambil peduli oleh pelbagai pihak bertujuan bagi meringankan beban seorang lelaki mu'alaf di daerah Tutong mendapat bantuan sebuah rumah hasil kutipan derma dan ihsan daripada bahagian amal kumpulan bekas penghuni asrama Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin. Pembinaan rumah tersebut bermula pada bulan Mei 2020 dan siap pada bulan Disember lalu. Sehubungan itu, Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan majlis kesyukuran dan penyerahan kunci rumah amal Darul Muttaqin. Majlis berlangsung di Jalan Kuala Ungar Penapar, Mukim Rambai, daerah Tutong. Penyampaian kunci rumah bagi Awang Haji Muhammad Ashraf bin Masur disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arsad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi jawatan kuasa projek amal kumpulan bekas penghuni asrama Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin, kepada Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah.
yang kemudiannya diserahkan kepada Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ajak, Ketua Kumpulan Dakwah Pusat Al-Minhaj dan penerima rumah tersebut. Kuala Ungar Mukim Rambai. Kos pembinaan rumah amal ini menelan belanja sebanyak RM22,000 dan bekalan elektrik pula dibekalkan melalui skim bantuan mu'alaf Jabatan Elektrik. Selain tempat tinggal, rumah ini juga akan digunakan sebagai tempat mengadakan kelas fardu ain untuk saudara-saudara mu'alaf yang tinggal berdekatan. Negara Brunei Darussalam berada di tangga ke-35 daripada 180 buah negara dengan mendapat markah sebanyak 60% dalam Indeks Persepsi Rasuah 2020. Laporan mengenainya diterbitkan oleh Transparency International (TI) pada 28 Januari 2021 ke atas 180 buah negara. Dengan kedudukan ini, negara Brunei Darussalam berada di tangga kedua di ASEAN selepas Republik Singapura. Penilaian bagi penempatan kedudukan dan markah adalah berdasarkan sumber data yang menilai tadbir urus dan analisa iklim perniagaan di negara masing-masing pada skala sifar, iaitu dianggap paling banyak rasuah, dan sehingga 100, iaitu dianggap paling bersih. Indeks persepsi rasuah adalah bersumber daripada data persepsi awam mengenai rasuah di sektor kerajaan dan beberapa indeks pembangunan serta perkembangan ekonomi. Di antara sumber data yang dinyatakan adalah seperti berikut: Political Risk Service Country Risk Guide (ICRG), World Economic Forum (WEF) dan Global Insights Country Risk Rating. Biro Mencegah Rasuah BMR akan terus memfokuskan kepada strategi-strategi utama dalam mencegah dan membantras rasuah, pengubahan wang haram termasuk salah laku di sektor kerajaan dan swasta di negara ini. Pencegahan dan menentang rasuah memerlukan pendekatan menyeluruh atau holistic approach yang melibatkan accountability dan ketulusan serta penyertaan daripada pelbagai lapisan masyarakat. BMR juga mempunyai peranan dalam mencegah rasuah di kalangan sektor kerajaan dan swasta dengan meningkatkan integriti termasuk melaksanakan langkah-langkah pengawasan dalam perkhidmatan awam serta sektor swasta dengan tujuan untuk memastikan tadbir urus yang baik dan beretika. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19, 6 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, manakala tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan 180 dengan kes sembuh seramai 171 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 39 kes. 504 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 12,288 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 232 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 92,111 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, berikutan sidang media pada 28 Januari 2021 mengenai arahan berjaga-jaga semasa perayaan Tahun Baharu Cina. Kementerian Kesihatan dalam kenyataannya juga memaklumkan mengenai garis panduan bagi sambutan perayaan Tahun Baharu Cina.
Sambutan perayaan Tahun Baru Cina boleh diraikan dengan ahli keluarga sahaja dengan mengadakan acara bersendirian. Kebenaran adalah diberikan kepada keluarga yang besar untuk mengadakan sambutan di Dewan Banquet di hotel atau restoran dengan memastikan garis panduan perkumpulan ramai dipatuhi, termasuk menyediakan pensanitasi tangan dan alat pemeriksaan suhu badan di tempat-tempat masuk premis. Jika jumlah ahli keluarga terlalu ramai, hadkan jumlah kehadiran maksimum 350 orang sahaja. Lion Dance adalah dibenarkan dan bagi tempat yang akan mengadakan acara tersebut adalah dikehendaki untuk mendapatkan kod QR BruHealth terlebih dahulu. Ahli-ahli Lion Dance Trupi dan jemputan yang hadir perlu mengimbas kod QR BruHealth sebelum memasuki dan keluar premis berkenaan. Sesiapa yang mempunyai tanda-tanda jangkitan atau merasa tidak sihat adalah ditegah untuk menziarahi ataupun diziarahi oleh ahli keluarga. Amalan bersalaman dengan berjabat tangan dan berpelukan hendaklah dielakkan, memadai dengan memberikan isyarat salam dengan meletakkan tangan di atas dada, memberikan senyuman atau menganggukkan kepala sebagai tanda hormat dan salam. Elakkan sedaya upaya dari menyentuh atau membuat kontak fizikal dengan orang lain. Pastikan kebersihan peribadi dan persekitaran sentiasa bersih dan terjaga, terutama sekali kebersihan tangan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul pada setiap masa. Elakkan daripada berkongsi peralatan makan dan minum seperti sudu, garpu, piring dan cawan. Orang ramai juga diingatkan untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing bagi menghindari penularan wabak COVID-19. 8 pegawai polis dinaikkan pangkat yang berkuat kuasa bermula 1 Disember 2020. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas menjunjung titah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis diadakan di Dewan Banquet Mes Kompleks Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei. Kenaikan pangkat disempurnakan oleh Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruh Jaya Pasukan Polis di Raja Brunei. 2 pegawai dinaikkan pangkat ke penolong penguasa polis, 3 pegawai dinaikkan ke pangkat Ketua Inspektor Polis, manakala 3 pegawai dinaikkan ke pangkat Inspektor Kanan Polis. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey bin Pengiran Haji Abdul Hamid, Timbalan Pesuruh Jaya Polis. Canada Corner Le Coin Canadian atau Sudut Kanada adalah usaha untuk memperkenalkan budaya-budaya dari Kanada termasuk pandangan dan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat global. Le Coin Canadian juga merupakan nilai tambah bagi para pelajar dan kaki tangan di Universiti Teknologi Brunei UTB. Koleksi buku meliputi pelbagai topik termasuk kisah-kisah klasik Kanada, sejarah, puisi dan biografi. Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB semasa majlis pelancaran Sudut Kanada di Perpustakaan UTB, seterusnya berkata sudut ini juga sebagai sebahagian usaha Suruhanjaya Tinggi Kanada di Brunei Darussalam untuk terus memperkayakan sumbangan kesusastraan dalam kalangan masyarakat akademik di negara ini sambil mengukuhkan hubungan antara Suruhanjaya Tinggi Kanada dan UTB. The library remains an important part of student life on campus and continues to attract. Penyerahan 40 buah buku disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Janet Adele Stovall, Pesuruhjaya Tinggi Kanada di Brunei Darussalam kepada Naib Chancellor UTB. Majlis diteruskan dengan pelancaran Le Coin Canadian. Lebih 230 buah hasil karya seni lukisan dipamerkan dalam pameran seni lukis dan Bazar Seni Impiana 2.0. Pameran lukisan yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja itu berlangsung di Kompleks Membeli Belah Mabuhay. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.
Impiana 2.0 adalah merupakan kesinambungan dari pameran lukisan Impiana sebelum ini. Pameran dijalankan dengan gabungan 9 pelukis tempatan yang berpengalaman serta 2 pelukis muda wanita. Sepanjang pameran diadakan, beberapa aktiviti juga akan diadakan antaranya peraduan mewarna dan jualan lukisan. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai setiap hari bermula dari pukul 5 petang hingga 8 malam. Dalam usaha untuk merealisasikan misi masyarakat bermaklumat kepada semua lapisan rakyat di negara Brunei Darussalam, kini siaran berita perdana Radio Television Brunei RTB dilengkapi dengan penyampai juru bahasa isyarat bagi keperluan orang kurang pendengaran OKP bermula malam tadi 1 Februari 2021. Inisiatif ini merupakan pendekatan senegara atau Hall of Nation melalui kolaborasi dan kerjasama sepadu di antara Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan, khususnya Unit Pendidikan Khas, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, RTB dan Persatuan OKP. Objektif utama penggunaan bahasa isyarat diadakan adalah untuk meluaskan lagi audiens siaran berita perdana RTB secara inklusif kepada golongan orang kelainan upaya OKU khususnya OKP. Dengan ini, maklumat mengenai usaha-usaha dan pembangunan yang dibuat oleh pihak kerajaan boleh diperolehi dengan tepat dan cepat melalui berita perdana. Bahasa isyarat juga merupakan satu medium komunikasi yang digunakan secara universal dan kaedah ini juga turut digunakan oleh stesen penyiar serantau bagi liputan berita. Di negara ini, penggunaan bahasa isyarat diperkenalkan melalui berita perdana RTB kerana siarannya yang paling popular ditonton menurut hasil kajian audiens RTB. Berita perdana merupakan saluran utama mengenai dasar-dasar dan usaha-usaha kerajaan serta mengenai hal ehwal perkembangan semasa di negara Brunei Darussalam dan juga menyiarkan maklumat terkini dan sahih. Pelaksanaan caveat begitu signifikan dalam urusan pentadbiran tanah negara. Ia sebagai usaha memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ke atas satu-satu tanah. Pelaksanaan caveat juga dapat meningkatkan perkhidmatan Jabatan Tanah. Dayang Hajah Maslina binti Haji Abu Bakar, pemangku timbalan Pesuruhjaya Tanah menjelaskan perkara tersebut pada pelancaran pelaksanaan caveat di unit pendaftaran Jabatan Tanah. Dan dalam usaha untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ke atas tanah di samping meningkatkan perkhidmatan jabatan tanah kepada orang ramai. Penerimaan permohonan caveat mula dibukakan kepada orang ramai bermula kemarin 1 Februari 2021. Pelaksanaan caveat juga merupakan sebahagian daripada Perintah Pindaan Kanun Tanah 2016 khususnya Seksyen 5 iaitu peruntukan mengenai dengan pelaksanaan caveat yang berkuat kuasa mulai 17 Jamadil Awal 1442 Hijrah bersamaan 1 Januari 2021. Orang ramai yang ingin menghadapkan permohonan caveat dikehendaki membuat temu janji terlebih dahulu. Pemohon juga diingatkan menghadapkan permohonan ke pejabat tanah daerah mengikut letak tanah yang dipohonkan. Maklumat dan borang permohonan caveat boleh didapati dengan membeli di kaunter pembayaran Jabatan Tanah di ke-4 daerah atau memuat turun secara melalui laman sesawang Jabatan Tanah di www.land.gov.bn.